kita ingin melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 83. Ya. Bermula daripada ayat 27 hingga 28, Allah menjelaskan ya tentang hukum-hukum sebelum ini, mengapa ya ataupun apakah sebabnya ya bila kita bercerita tentang golongan wanita, tentang anak yatim, tentang miras, tentang harta pusaka, jangan makan ataupun perlu menunaikan hak kepada orang-orang yang mungkin kurang bernasib baik. Mengapa Allah sebutkan dalam 3 ayat daripada ayat 26 dalam siri sebelum ini, disambung ayat 27 hingga 28. Dan kemudian pada ayat 29 hingga 30 haram memakan harta dengan cara yang batil dan larangan melampau batas dan kebenaran untuk bermuamalah ataupun berbisnes ya dengan kerelaan. Manakala pada ayat 31 hingga ayat 30 seterusnya ya, kita lihat bahawa Allah mengingatkan tentang menjauhi dosa-dosa besar, larangan bersikap dengki dan perintah untuk selalu memohon anugerah kepada Allah, dan juga pada ayat 33 pembahagian harta warisan kepada ahli waris sesuai haknya. Allah ingatkan bahawa semua itu adalah peringatan ataupun had peraturan yang Allah tetapkan. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء
نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم Membawa pada resolusi pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu pada ayat yang ke-27 kita belajar bahawa utamakan taubat tanpa tangguh ataupun kita mengikut pada orang-orang yang berpaling. Ya, bila kita tidak bertaubat itu maksudnya kita sedang degil, sedang berpaling daripada Allah. Jadi ini peringatan untuk sama-sama kita terus bertaubat pada setiap hari. Yang kedua, kita menyemak dan mengambil sumber harta yang halal sahaja. Tuan-tuan yang sedang bekerja, bos-bos yang ada, tolong semak, pastikan perjanjian itu tidak berat sebelah. Kalau perjanjian oleh lawyer ataupun peguam yang dibina itu kerana sudah dibayar, maka kita bekerja hanya untuk pembayar sahaja, mengenakan peraturan yang berat sebelah. Sebenarnya Allah memberi amaran pada ayat yang ke-30, azab neraka yang besar walaupun kita memang beriman, tetapi kita kena perhatikan perkara ini. Dan yang ketiga, jauhi dosa besar sebagai keutamaan agar Allah menutup, mengampunkan kesalahan kecil kita, dan moga-moga Allah terima segala tindakan kita, insya-Allah. Allah, la ilaha illallah. Membawa pada perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan yang kita nak belajar ialah, mari kita sama-sama saksikan, taba ataupun tawaba, yang bermaksud bertaubat ataupun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita lihat pada ayat 27, sebenarnya Allah memberi peraturan demi peraturan kerana Allah nak kembalikan kita kepada Allah. Bila kembali pada Allah, kita mendapat rahmat. Bila mendapat rahmat, kita akan dipimpin. Maksudnya di dalam kehidupan ini untuk kita kembali balik ke kampung halaman Allah, kita, ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan ini berulang 87 kali di dalam Al-Quran. Sebabnya surah An-Nisa ini Allah beri peraturan sebenarnya kita kena bertaubat. Betul, kalau kita rasa bahawa selama ini ada seorang mesej saya, dia kata harta pusaka dia bagi 4 je. Pasal ada 4 adik-beradik, lelaki perempuan bagi 4. Bagi terus kita. Bagi 4, kemudian mak dia meninggal, ya, maksudnya atuk bagi pada yang 4, mak dia dapat pada anak dia, maksud adik-beradik dia, bagi 4 juga. Lelaki perempuan. Dia kata mudah, kami sudah redha. Tapi sebenarnya bila kita ingin bertaubat, kita kena kembali peraturan Allah dahulu. Dah dapat lebih kurang ikut peraturan Allah, nak bagi balik tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita guna pendapat kita tidak kembali kepada Allah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Segmen tajwid kita pada hari ini, kita telah habis berkongsi tentang makharijul huruf, makhraj huruf, dan hari ini kita nak sambung tentang sifat huruf pula. Kita nak tahu pula apa sifat-sifat huruf yang mana huruf-huruf yang telah kita kongsikan tempat keluar dia. Hamzah dekat mana, ha dekat mana, ain dekat mana, sad dekat mana, dad dekat mana, kan? Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran semua sudah praktik ataupun berlatih dekat rumah, sama ada berlatih dengan family ataupun berjumpa dengan guru untuk talaqi, subhanallah. Dan hari ini kita nak tengok sifat huruf pula. Apa dia sifat huruf? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat huruf dari segi istilah dan juga dari segi bahasanya tentang sifat huruf? Iaitulah sifat huruf
Pengertian dari sudut bahasa, sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu yang lain. Manakala dari segi pengertian dari sudut istilah pula, sifat adalah cara bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya, baik berupa jahar, ar-rakhamah, hams, syiddah dan sebagainya. Maksudnya bila sampai sesuatu huruf kita tahu tempat keluar dia, contohnya huruf ha pedas kan, contoh ha, apa sifat dia, kan sifat dia pula tempat keluar dia kita tahu dah kan. Ataupun huruf sad contohnya, kita tahu pula tempat keluar dia, kita dah tahu dah dekat mana, hujung lidah, bawah gigi dan sebagainya. Contoh huruf dad, tepi lidah kan, tepi lidah sentuh geraham gusi ataupun geraham sebelah kiri atau kanan, kita tahu dah tempat keluar dia. Yang ini kita nak belajar pula apa pula sifat dia. Sifat dia nipis ke, tebal ke Ustaz, bergetar ke, tersekat ke, subhanallah, apa nama ni, ada tafashi ke, berhamburan ke, tertahan nafas kita ke, subhanallah. Jadi ini kita akan belajar huruf demi huruf, apakah sifat dia. Contoh kalau saya bagi satu, itulah huruf qalqalah contohnya kan. Ada huruf yang bersifat dengan qalqalah. Contohnya huruf ba, ada sifat dia yang lain qalqalah, melantun kan. Bila masa dia, bagaimana keadaan dia, yang ini kita akan kongsi dari semasa ke semasa. Maka saya kira dalam bahagian tajwid Ustaz, secara tak langsungnya dia akan membawa kita kepada dimensi ataupun perbincangan yang lebih menarik lah, lebih mendalam lagi tentang ilmu tajwid. Dan mudah-mudahan Ustaz, perkongsian demi perkongsian yang kita bagi, kita berkongsi sama-sama ni menambah lagi nilai ataupun tambah baik bacaan kita Ustaz. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.